InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ini, kita akan sambung perbincangan kita pada halaman 77. Masih lagi dalam tajuk panjang umur dalam ketaatan. Seterusnya, kita lihat pula tajuk bahaya menangguhkan ketaatan. Nak buat amal soleh, tunggu sat, tunggu. Aku pencen sekali aku buatlah. Lah ni sibuk sangat urusan dunia. Nak pergi masjid pun tak sempat, nak solat jemaah pun tak sempat. Tunggu pencen esoklah. Tunggu pencen, kok sempat pencen. Kok tak sempat pencen. Kalau orang sihat, dia melakukan amal soleh sampai dia usia dia lanjut, dia tak mampu dah melakukan amal soleh nak pergi ke masjid. Walaupun dia tak pergi ke masjid, dia solat di rumah, pahala dia seumpama dia pergi ke masjid. Pasal masa sihat dia hadir ke masjid. Kalau dulu semayang sunat jarang-jarang, kali ni semayang sunat banyaklah sikit. Takkan nak harap yang amalan fardu saja. Solat fardu itu asas. 5 waktu tu asas. Yang tambahan-tambahan tu, sunat-sunat itu, itulah yang menyelamatkan kita di hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya 'ibadallah ittaqullah wa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita solat maghrib berjamaah, dan seterusnya dapat kita bertemu lagi untuk sambungan muzakarah kitab nasihat agama dan wasiat iman. InsyaAllah pada malam yang penuh barakah ini, kita akan sambung perbincangan kita pada halaman 77. Masih lagi dalam tajuk panjang umur dalam ketaatan. Halaman 77 atas sekali. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وكتابته في الدارين آمين يا رب العالمين.
Adapun peti-peti yang dipenuhi oleh gelap gelita disebabkan perbuatan maksiat di dunia dahulu, sekiranya boleh ditakdirkan ia mati ketika melihatnya lantaran duka cita dan rasa kesal yang tidak sudah-sudah itu, nescaya ia akan memilih mati saja. Tetapi malangnya di akhirat tidak ada mati lagi. Yang ada ialah balasan Tuhan yang Maha Adil. Siapa yang beramal saleh dan sentiasa taat kepada Allah Ta'ala, berbahagialah hidupnya dalam keadaan riya dan gembira sepanjang waktu. Setiap hari berlalu, semakin bertambah ria dan gembiranya. Dan siapa yang berbuat dosa dan sentiasa dalam maksiat, akan kecewalah hidupnya dalam keadaan susah dan duka cita. Semakin hari semakin bertambah susah dan duka citanya, sehingga tiada kesudahan lagi. Orang beriman, orang yang banyak melaksanakan amal soleh, mati-mati saja dia akan rasa nikmat. Nikmat itu semakin hari semakin bertambah. Hari ini dengan semalam seronok hari ini lagi. Esok lagi seronok lagi. Lusa lagi seronok daripada esok. Dan seterusnya sampailah hari akhirat. Balasan kepada mereka yang banyak melakukan amal saleh. Manakala orang-orang yang engkar, orang kafir. Kafir ni umum. Kafir bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya engkar. Ada kafir engkar yang keluar daripada Islam. Ada orang Islam yang kafir, yang engkar perintah Allah. Kita namakan dia sebagai fasik. Orang-orang fasik, orang-orang kafir, mereka akan rasa duka cita. Akan mati-mati saja akan menerima azab. Azab itu makin hari makin perit, makin hari makin perit, sampailah ke hari akhirat. Walau bagaimanapun orang beriman, walaupun dia engkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bila segala dosanya habis dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penamatnya dia akan masuk juga ke dalam syurga. Manakala orang kafir yang hakiki kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu sebab dalam kitab Mustika Hadis pun ada syarah. Bila mana kita saat sakaratul maut, kita hampir nazak nak mati, bila mana nyawa itu, roh itu keluar daripada jasad, kita akan rasa sakit. Tidak ada seorang pun yang tak rasa sakit. Kerana Nabi sendiri rasa sakit. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan, aku tidak rasa iri hati, aku tidak rasa cemburu melihat orang tidak rasa apa-apa ketika saat sakaratul maut, sedangkan baginda sendiri rasa sakit. Sakit Nabi, kata ulama, bila ada perbahasan tentang sakit ketika sakaratul maut itu, bagaimana Allah nak keluarkan segala kekotoran yang melekat dalam jasad kita. Kita sebagai hamba Allah tak terlepas daripada melakukan kesalahan, dosa. Tak dosa besar, dosa kecil. Maka bila kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat nak tarik rentap segala roh itu dan rasa sakit itu kerana nak kikis segala dosa-dosa kita. Bila mati saja hilanglah kesakitan itu. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, berbeza pula dengan orang kafir. Orang kafir, bila mana saat sakaratul maut, mereka tidak rasa sakit. Dah mati baru rasa azab. Dah mati baru rasa azab. Kenapa jadi begitu? Ulama bahas. Itu kafir itu adalah kafir yang orang kafir yang baik. Orang kafir bukan semua jahat. Ada orang kafir baik. Macam pak saudara Nabi Abu Talib, kan? Baik.
Jadi orang-orang kafir yang baik, orang kafir zimmi, mereka ini baik. Oleh kerana kebaikan mereka semasa hayat di dunia ini, maka Allah nak balas kebaikan mereka itu bila saat sakratul maut, dia tak rasa apa-apa, tak sakit. Bila mati saja, dia akan menerima azab Allah Subhanahu Wa Taala, sakit berterusan sampailah kiamat. Orang beriman, dia sakit ketika sakratul maut pasal Allah nak bersihkan segala kotoran yang ada dalam jasad seseorang itu. Kerana bila nak menghadap Allah, mesti dalam keadaan suci, bersih. Fizikal dan rohani dia mesti bersih. Itu sebab dia rasa sakit. Baik, sakit yang rasa hanya seketika saja saat sakratul maut. Wahai anda yang budiman, pilihlah mana yang berguna dan yang mendatangkan manfaat bagi dirimu, selagi anda masih dapat memilih. Mudah-mudahan Allah merahmatimu dan meningkatkan darjatmu. Sebab jika anda sudah mati, anda tidak akan dapat memilih lagi ketika itu. Nak pilih, pilih di dunia sebelum kita mati. Dah mati tak ada buat pilihan lagi dah. Tak ada dah. Itu sebab kata Nabi, ad-dunya sijnul lil mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, syurga bagi orang kafir. Penjara bagi orang beriman maksudnya adalah macam orang banduan lah. Dalam penjara dia tak bebas. Ada benda dia boleh buat, ada benda tak boleh buat. Orang beriman pun macam itulah, hidup kat dunia ni ada boleh, ada halal, ada haram. Tapi untuk orang kafir, syurga bagi mereka dunia ini. Mereka langgar segala-galanya. Oleh sebab itu, bagi orang kafir, al-akhirah narul lil kafir wa jannatul lil mu'min. Neraka bagi orang kafir, syurga bagi orang beriman. Syurga ni tempat yang penuh nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya, kita lihat pula tajuk bahaya menangguhkan ketaatan. Nak buat amal soleh, tunggulah, tunggu sat, tunggu. Aku pencen sekali aku buatlah. Lah ni sibuk sangat urusan dunia. Nak pergi masjid pun tak sempat, nak solat jemaah pun tak sempat. Tunggu pencen esoklah. Tunggu pencen, kok sempat pencen. Kok tak sempat pencen. Itu sebab nak melaksanakan amal soleh, jangan tangguh-tangguh. Nanti pencen panjang pula ceritanya. Dia masuk pula geng-geng pencen. Geng-geng pencen ni duduk kedai kopi, sembang labun, minum teh tarik, roti canai sekeping sampai tengah hari. Kalau jumpa kawan jenis rupa tu, kalau jenis kawan jenis rajin pergi masjid, alhamdulillah lah. Jadi tajuk yang seterusnya, bahaya menangguhkan ketaatan. Hendaklah anda sentiasa menyegerakan amal taat. Segerakan. Jangan tangguh-tangguh. Kerana mati itu segera. Tak tangguh-tangguh. Bila Allah kata Israel, ambil nyawa si Anu bin si Anu, on the spot dia ambil. Segera. Dia tak tangguh-tangguh. Tunggu start kot Tuhan. Tunggu esok kot. Tak, sekarang juga. Kan? Kita tak tahu. Dan jangan sekali-kali menangguhkannya ke masa yang lain. Rasa-rasa nak buat amal soleh, buat. Buat. Jangan tangguh-tangguh. Yang rasa nak tangguh tu adalah bisikan iblis dan godaan syahwat nafsu. Kan? Buat. Jangan tangguh-tangguh. Kerana dalam menangguh-nangguh amal taat itu mengandungi bahaya. Kita tangguh tu bahaya. Bila kita nak buat, niat je nak buat. Niat tu dah dapat pahala dah.
Setiap manusia terdedah oleh berbagai-bagai bencana dan pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Bencana macam-macam boleh berlaku. Nak pergi masjid lah, awal lagi. Tunggulah bila-bila bulan depan kot. Tak sembahyang jemaah tak tinggal. Tengok-tengok bulan depan PKP. Tak boleh langsung pergi masjid. Menangguh amal. Tengok-tengok minggu depan aksiden, patah kaki. Dah duduk buat sebulan, 2 bulan. Tak boleh datang ke masjid. Apa? Pasal menangguhkan amal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irtanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik, wa ghinaka qabla faqrik, wa hayataka qabla mautik." Ini hadis yang sangat masyhur. Kata apa? Kata Nabi, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Rebutlah peluang 5 sebelum 5. Khamsan qabla khamsin. 5 perkara ni kena rebut sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Syabab, muda kamu sebelum datangnya hari tua. Sebelum tuanya kamu. Jangan tangguh-tangguh lagi. Nak beramal ni masa muda, masa tengah sihat. Tak sibuk tara mana pun. Qabla haramik, sebelum tua. Tua esok nak jalan pergi masjid tak larat, kepala lutut longgar, kan? Pening kepala darah tinggi, nak beramal susah. Waktu muda sihat, badan sihat bugar. Itu sebab Nabi kata apa, syababaka qabla haramik, wasihhataka qabla saqamik. Sihat sebelum datangnya sakit. Nak beramal ketika mana kita sihat. Esok dah sakit, payah dah nak mari masjid, payah nak buka Quran, mata pun tak boleh nampak. Bila dah sakit baru nak cari Quran, mata dah tak nampak. Kalau orang sihat, dia melakukan amal soleh sampai dia usia dia lanjut, dia tak mampu dah melakukan amal soleh nak pergi ke masjid. Walaupun dia tak pergi ke masjid, dia solat di rumah, pahala dia seumpama dia pergi ke masjid. Pasal masa sihat dia hadir ke masjid. Kalau masa sihat tak pernah datang ke masjid, tak pernah baca Quran, tak adalah pahala sampai ke rumah walaupun dia terlantar di rumah. Macam baru ni PKP. Kita nak mari masjid tak boleh. Tapi bila PKP tak boleh datang ke masjid, kita semayang di rumah, pahala dia macam mana kita semayang di masjid. Itu hadis, mustika hadis, buka jilid yang pertama. Khusus untuk orang yang melazimkan diri untuk melakukan amal soleh. Pasal PKP dia tak ada masjid. Kalau tak kerana PKP memang muka dia di masjid. Pasal PKP dia semayang kat rumah. Nampak? Itu untuk orang yang beramal. Kalau orang tak beramal sebelum PKP, tiba-tiba PKP, Allah, kalau aku pergi masjid pun tak apa. Pahala dia sekadar semayang di rumah ajalah. Wasihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla syughlik. Masa lapang sebelum masa sibuk. Nak beramal ni ketika mana dia lapang. Lapang ni maknanya tugas hakiki dia tak banyak. Masa tengah muda ni banyak masa terluang. Bila dia dah peringkat dewasa, tanggungjawab dia banyak. Pangkat dia dah besar, dia jadi pegawai besar, jadi bos. Jadi tugas dia nak pergi jumpa jiran sebelah pun tak sempat tengok muka. Sibuk sangat urusan kerja. Itu sebab Nabi kata, wa faraghaka qabla syughlik. Waktu lapang ketika datangnya waktu sibuk. Tambah kalau dia jadi menteri. Jadi menteri ni
Nak pergi mana pun tak sempat. Nak jalan makan angin, bawa anak beranak tak sempat. Pasal apa? Sibuk jaga negara. Nak solat jemaah, kalau hak jenis jaga, insya-Allah dia akan boleh buat. Tak sempat nak beramal. Wa ghinaka qabla fakri, kaya sebelum miskin. Jadi masa kita senang, masa kita ada harta, kita banyakkan menyumbang. Jangan masa fakir, kalau aku ada duit, aku nak ni, macam aku kaya dulu-dulu. Tak ada dah. Masa kita berduit, kita ada harta, kita menyumbang. Kan? Tapi kalau orang beriman, waktu susah pun dia menyumbang. Dia tak kira waktu senang ke waktu susah. Pasal apa Nabi kata begitu? Warinaka qabla fakri, maknanya kekayaan kita itu bukan kekal. Bila-bila masa saja Allah boleh jatuhkan perniagaan kita, harta kita kurang, boleh anytime. Kawan saya jutawan, sekarang ni niaga kantin sekolah agama je. Dulu dia jutawan besar, dulu kaya. Tahun 80-an boleh pakai kereta Serena zaman tu kira hebat. Sekarang ni pun hebat lah Serena. Dulu tak ada kereta lain dah. Sekarang ni Serena baru pun 100 lebih lah. 80-an Serena tu kira hebat sangat lah. Kalau 80-an pakai Nissan Sunny tu kira dah bangga dah. Nissan Sunny tu kan bangga dah 80-an. Ini Nissan Serena kira level Honda Accord ke atas, kaya kan. Tapi sekarang ni naik motosikal je, kereta pun tak apa nampak. Itu sebab Nabi kata warinaka qabla fakrik. Nak beramal waktu kita senang, sebelum datangnya fakir. Dalam hadis yang lain Nabi ada bersabda, al-fakru aqraba ila al-kufru. Kefakiran mendekatkan seseorang kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita doa minta jangan kita ni dalam kategori sebagai fakir. Fakir ni tak ada apa, teruk pada miskin lagi. Macam sahabat saya tadi kira miskin lah. Fakir ni kais pagi makan, tak ada sumber pendapatan, itu fakir. Al-fakru aqraba ilal kufri. Kefakiran itu hampir kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu fakir, dia tak ada apa-apa, dia dekat kepada kufur. Dia boleh jadi dia akan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Duit tak ada, dia ambil hak orang. Dia tak ada bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal dia jahil. Kefakiran ni menyebabkan dia dalam keadaan jahil ilmu duniawi, lebih-lebih lagi ilmu ukhrawi. Wa hayataka qabla al-mautik, hidup sebelum mati. Ini Nabi bagi amaran. Rebutlah 5 sebelum datang 5. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa lagi sekali? Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, kaya sebelum fakir, hidup sebelum mati. Sabdanya lagi, badiru bil a'mali salihah qabla an tushghalu, wasilu alladhi bainakum wa baina rabbukum bikathrati dhikrikum lah. Segerakanlah mengerja amal-amal soleh sebelum kamu sibuk, dan adakanlah perhubungan di antara kamu dengan Tuhan. Segerakanlah perhubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan memperbanyak zikir, yakni ingatan kepadanya. Zikir ni maknanya ingat. Ingat kepada Allah. Nak ingat pada Allah ni solat, zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Baca Al-Quran itu juga adalah zikir. Jaga link, jaga hubungan kita dengan Allah. Jangan kita tangguh-tangguh melaksanakan amal.
Lebih-lebih lagi kalau dah peringkat usia dah makin melanjut berusia. Kan? Bila dah makin berusia, makinlah hampir untuk bertemu dengan Allah. Kan? Bila dah makin dekat dengan Allah, makinlah banyak amalan kita. Makinlah banyak amalan kita. Kalau dulu semayang sunat, jarang-jarang, kali ni semayang sunat, banyaklah sikit. Takkan nak harap yang amalan fardu saja. Solat fardu itu asas. 5 waktu tu asas. Yang tambahan-tambahan tu, sunat-sunat itu, itulah yang menyelamatkan kita di hari akhirat. Kerana yang sunat, yang fardu itu kita belum pasti Allah terima ataupun tidak. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, bila mana Allah cek amalan solat hamba dia, Allah cek seorang hamba Allah solat dia. Bila cek solat, ada cacat solat tu. Mungkin rukun tak cukup, ataupun Fatihah baca tak betul, tak sah solat. Kalau rukun tak, Fatihah itu rukun qauli, tak sempurna solat dia. Maka ketika itu Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikatku, cuba kamu tengok an-nawafil, ibadah solat sunat hamba-ku ini. Malaikat pun semaklah buku catatan amalan dia, tengok ada tak solat sunat. Kalau ada solat sunat yang sempurna solatnya, maka ambil di mana yang sempurna solat sunat tu, tampung di mana cacatnya amalan fardu tadi, solat fardu tadi. Selamat orang yang ada solat sunat. Yang tak ada solat sunat, nanya. Itu sebab setiap amal-amal yang wajib itu diikuti dengan sunat. Kalau kita tengok rukun Islam, selain daripada mengucap syahadah, solat, zakat, puasa, haji. 4. Solat fardu 5 waktu. Allah tak letakkan fardu sahaja, Allah sediakan sunat-sunat yang lain. Sunat tu backup, spare part. Bawa kereta pergi jalan jauh, sampai ke Johor, sampai ke Melaka, tayar spare tak ada. Kalau pecah tayar, pancit tayar, nak ganti tayar mana? Jadi kalau orang yang ada solat fardu, fardu dia tu ada masalah, tak sempurna, Allah tengok pula solat sunat dia, ganti. Kalau zakat ni fardu wajib. Kalau tiba-tiba tahun tu dia tak keluar zakat, dah lupa ke apa ke, sengaja tak keluar ke, patutnya dia keluar zakat 2.5%, dia tak keluarkan zakat, maka Allah perintahkan sahabat tengok nawafil, tengok ibadah zakat sunat. Zakat sunat apa dia? Sedekah. Dia pergi masjid, ada tak masuk duit yang tabung? Contoh. Ada tak dia bantu fakir miskin? Ada tak dia bantu masa-masa COVID-19? Ada tak dia tolong orang-orang susah? Dia tolong adik-beradik dia, bantu dari sudut kewangan. Tu sedekah itu mengganti zakat. Nawafil. Apa lagi? Puasa Ramadan, puasa fardu. Selain daripada Ramadan, bulan yang sangat mulia kita beramal soleh untuk puasa, bulan Muharram. Sekarang ni bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang mulia selepas bulan Ramadan. Banyak puasa bulan Muharram. Ini tunggu bubur Ashura je. Bubur Ashura bukan perintah Allah, tapi kalau tak buat, masa muka. Bubur Ashura tak buat, masa muka. Lepas tu kata pula tak sedap, tak macam masjid tu buat. Sedangkan Allah suruh puasa, Nabi suruh puasa. Nampak? Ataupun puasa sunat di pertengahan bulan hijrah.
13, 14, 15 ataupun dikenali sebagai hari putih, hari abyad, ataupun disunat puasa hari Isnin dan Khamis. Kerana hari Isnin hari kelahiranku, Nabi sambut hari jadi setiap hari Isnin. Kita hari jadi kita setahun sekali. Nabi tiap-tiap minggu sambut hari kelahiran dia, hari Isnin. Kita pun tak tahu kita lahir hari apa. Kita tahu tarikh hari bulan je. Saya pun tak tahu, tak ingat. Hari Isnin. Pasal Nabi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dia lahir hari Isnin, maka setiap hari Isnin dia puasa. Kita setiap hari lahir kita potong kek. Makan besar. Nabi puasa. Setiap hari Khamis Nabi puasa. Pasal setiap hari Khamis buku catatan amalan itu akan bila hari Khamis masuk malam Jumaat, buku catatan untuk minggu itu dibawa bertemu dengan Allah. Nabi kata, aku nak Allah lihat ketika mana dia lihat buku catatan aku dalam keadaan aku hari ini aku berpuasa. Tu. Jadi orang yang banyak puasa sunat akan dapat menampung kecacatan puasa-puasa fardu. Oleh sebab itu, banyakkan amalan sunat, banyakkan zikrillah. Takkan daripada muda sampai ketua amalan kita harap fardu saja. Takkan harap sunat rawatib sahaja. Kalau dulu setahun sekali kita buat tahajud, kalau dulu sebulan sekali ataupun 6 bulan sekali, 2 bulan sekali, sebulan sekali buat tahajud, sekarang dah boleh buat seminggu sekali ataupun hari-hari. Boleh kot tahajud hari-hari. Kalau boleh buat hari-hari. Sultan Muhammad Al-Fatih, bila mana dia dapat menakluk kota Konstantinopel di bawah Maharaja Konstantin, dalam gereja Saint Sophie, di hadapan bala tenteranya, ribuan bala tenteranya, dia kata, kebetulan hari ni jatuh hari Jumaat, kita nak solat Jumaat, better nak lantik seorang menjadi imam solat Jumaat. Semua pakat berdiri ni. Jadi better nak tanya kepada semua bala tentera, siapa yang daripada usia balik sampai ke saat ini pernah meninggalkan solat fardu, sila duduk. Tidak ada seorang pun tenteranya pernah meninggalkan solat fardu. Maknanya tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni jaga solat. Yang terbaik tentera dia. Daripada usia balik, kata 15 usia balik, sampai saat itu seorang pun tentera dia tak pernah tinggal solat fardu. Soalan yang kedua, siapakah yang berdiri ramai-ramai ni yang pernah meninggalkan solat sunat rawatib? Dalam ribuan bala tentera itu, sebahagian daripada mereka duduk solat sunat rawatib. Yang duduk tu maknanya pernah meninggalkan solat sunat rawatib sekurang-kurangnya 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Ini sunat yang rawatib yang sangat dituntut, muakkadun. Sebahagian duduk pasal ada ketika buat, ada ketika tak buat. Yang berdiri itu tak pernah tinggal daripada usia balik sampai saat itu. Hebat tentera dia. Kita tak mampu. Kadang-kadang kita terbabas juga solat sunat rawatib ni. Bila ada separuh yang berdiri, maka Sultan Muhammad Al-Fatih kata, yang berdiri ni, baki ni, better nak tanya, siapa yang tidak pernah meninggalkan solat tahajud
daripada usia balik berdiri. Yang pernah tinggal solat tahajud, sila duduk. Sepakat duduk belaka, tak ada seorang pun berdiri. Daripada usia balik. Kalau kita ada, kita pun duduk. Ketika itu Syekh Syamsuddin Al-Wali, tok guru dia, penasihat agama kepada Sultan, wahai tuanku, sekarang ni tinggal tuanku seorang saja yang berdiri. Maka tuanku lah yang akan menjadi imam solat Jumaat. Pasal tok guru dia asuh Sultan Muhammad Al-Fatih ni daripada lahir sampai ke saat itu. Pasal Sultan Syekh Syamsuddin Al-Wali ni tok guru kepada pak dia Sultan Murad. Sultan Murad bapa kepada Sultan Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Bapa dia Sultan Murad, tok guru yang sama juga, Syekh Syamsuddin Al-Wali. Bila pak dia wafat, Syekh Syamsuddin Al-Wali lah didik Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih didik dia daripada kecil sampai dia dewasa. Dia takluk kota Konstantinopel ketika itu usianya baru mencecah 21 tahun. 21 tahun. Dia ditabal menjadi sultan ketika usianya dalam sekitar 18 tahun. 18 tahun baru lepas SPM jadi sultan. Kalau budak hari ni 18 tahun angkat motor boleh lah jadi sultan. Ya? Dia kenal budak ni, sultan ni, dia kenal inilah satu-satunya raja daripada usia balik sampai ke saat itu satu malam pun tidak pernah meninggalkan solat sunat tahajud. Usia muda. Jadi itu menjadi motivasi kepada diri kita yang berusia lebih jauh daripada Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi patutnya kita usia yang lanjut ini patut lagilah kuat melakukan amal solat tahajud. Solat tahajud bukan susah 2 rakaat je. Syarat dia tidur dulu. Itu masalah je, kena tidur dulu. Kan? Bila tidur dulu takut lebuh. Itu sebab tidur awal. Lepas kuliah balik rumah tengok drama kat sat ke, lepas tu tidur lah. Tidur pukul 3 boleh bangun. Kau awal sangat. Tak lagi tidur bangun pukul 3, tidur balik, tak lagi lebuh pula subuh. Bangun subuh awal. Subuh pukul 6, 2 minit. Kita bangun 5 ataupun 5 suku atau 5.30. Bolehlah buat. Sekurang-kurangnya buat 5 waktu solat sunat. 2 rakaat tahajud. Buat 2 rakaat taubat atau 2 rakaat hajat. 1 rakaat witir. Sebaiknya 3 rakaat. Dapatlah 5 rakaat. Buat hari-hari. Buat hari-hari. Sekarang dah pencen tak pergi kerja. Sebelum kita kena tertarik pagi-pagi tu, buatlah. Kan? Yang kerja pun boleh buat, tak ada masalah. Cuba. Biarlah kita melakukan amal. Memang peringkat awal susah pasal jarang tak rasa buat ataupun jarang buat. Kalau hari-hari buat dia jadi rutin, bila tak buat sehari, dia rasa Allah rasa tak selesa. Macam kita selalu datang berjamaah di masjid, tiba-tiba hari tu sibuk tak dapat datang masjid, kita rasa tak selesa. Rasa tak tenang. Itu sebab peringkat awal PKP kita rasa tak selesa sembahyang kat rumah. Pasal dah biasa pergi masjid. Orang yang biasa tak pergi masjid, dia tak rasa apa-apa. Kan? Bising lakon je lebih. Apalah masjid tutup kunci, sembang terah. Sekarang ni tak kunci pun masjid. Mana muka dia? Haram tak nampak. Pasal jenis muka, jenis tak heran. Dia tak rasa nikmat datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat pelan-pelan. Jangan buat mengejut. Buat mengejut takut jadi shot pula. Kejutan. Jadi ingat-ingat tiap ayat. Tak nak. Nabi kata kepada Abi Amrah Sufyan,
Bila dia tanya kepada Nabi tentang Islam tu apa dia, Nabi kata, amantu billah tsumma istaqim. Kamu beriman, kamu kena nyatakan kamu beriman kepada Allah. Maksudnya melaksanakan perintah-perintah Allah. Tsumma istaqim, kemudian kamu kena istiqamah. Kena berterusan, kena konsisten. Biar sikit tapi konsisten, berterusan. Biarlah kita buat 2 rakaat saja pun, tapi sentiasa kita buat. Sehari kita buat 100 kali istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sehari 100 kali. Selawat atas Nabi sehari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehari 100 kali. Esat je. Daripada masjid ni nak balik ke rumah ni, saat naik motor tu selawat 100 kali. Habis Saya daripada rumah tadi nak sampai ke masjid ni, sempat saya baca Al-Maksurat. Amalkan selepas subuh dan selepas asar Al-Maksurat. Al-Maksurat. Tadi terlupa baca Al-Maksurat lepas asar. Niat baca lepas on the way nak mari sini. Mula-mula tengoklah buku. Dulu hafal. Masa mengaji sekolah dulu hafal. Bukan tak hafal. Hafal. Yang hafal apa lah. Hafal. Dulu hafal. Masa mengaji sekolah Arab dulu. Bila dah habis mengaji, tak ada lah. Lebuh lah. Kan? Kawan dengan kawan-kawan merapu. Bila dah berumur, dah beranak pinak, anak pun pakat mengaji habis semua. Nak hafal balik kan? Tengok buku. Sekarang ni boleh download app je. Tengok handphone je, letak kat tu, baca lah. Tiap-tiap hari baca, ingat balik. Lepas Fatihah, Al-Baqarah, lepas tu Ayatul Kursi, lepas Ayatul Kursi la ikrah fiddin, lepas tu Allah waliyul ladzi, lepas tu lillahi ma fis sama, amanar rasul, qul huwallahu falaq, nas. Kemudian asbahna wa absayna wa absal mulku lillah, sampai Allahumma ta'lamu anna hadhihi qulub. Setiap hari baca, hafal balik Amalan yang kita baca rutin, hari-hari, lama-lama dia ingat. Lama-lama dia ingat. Jadi bila kita buat, kita set dah masa dia. Hari ni baca ni, maknanya tak ada ruang masa yang masa kosong tu kita terisi dengan zikrillah. Ini yang Nabi kata ni. Dan adakanlah perhubungan di antara kamu dengan Tuhan kamu dengan membanyakkan zikir, yakni ingatan kepada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan kamu zikir, ingat kepada Allah, jiwa kamu akan beroleh ketenangan. Sabdanya lagi, ni'matani mabghunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kebanyakan manusia terpedaya dalam 2 nikmat, iaitu masa sihat dan masa lapang. Masa sihat dia terpedaya, masa lapang dia terpedaya. Macam mana nak rasa nikmatnya sihat itu? Bila mana datangnya sakit. Bila rasa sakit, baru rasa nikmat sihat itu. Itu sebab bila orang sakit, dia suka beramal, dia zikir banyak-banyak. Dia ingat Allah, dia baca Quran masa dia sakit. Tapi baca dalam keadaan tak selesa, tak dapat beri tumpuan yang baik, pasal dia mengerang kesakitan. Itu sebab orang sakit ini, orang yang pernah merasai sakit ini, dia senang beramal pasal dia ada pengalaman. Kalau orang tak rasa sakit, dia rasa nikmat memanjang. Maknanya kata Nabi ni, ni'matani mabghunu fihima kathirun minan nas. Dia terpedaya dengan 2 nikmat, iaitu nikmat sihat dan nikmat dia lapang.
Dia tak pernah rasa ujian yang berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sakit 3 tahun. Oh Allah, rasa nak mati lah. Rasa nak mati. Itu sebab saya mari juga kuliah. Kan? Jalan pun tak boleh sehege-hege. Mari juga kuliah. Pasal apa? Rasa amalan rasa kurang sangat. Takut-takut Allah ambil nyawa dalam keadaan bekalan kita kurang. Biarlah, tak apalah kalau mati tengah menyampaikan ilmu pun, mudah-mudahan dapatlah sikit ganjaran. Kan? Bila kita sihat walafiat, kira seronok aja. Itu sebab ulama' tasawuf dia suka sakit. Dia tak apa suka sihat. Maknanya bukan dia doa, ya Allah bagi aku sakit, tak. Kan? Bila dia sakit, dia dekat dengan Allah. Bila dia sihat, dia takut dia lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kan? Kita tak boleh sampai makam apa tu. Tak naklah sakit, nak sihat. Kan? Dah SOP tu. Maksudnya ia terpedaya dalam dua nikmat itu. Jika ia hidup dalam keadaan sihat dengan banyak masa yang lapang, malangnya ia menghabiskan masa-masa itu dengan membuat kerja yang sia-sia dan amal-amal yang merugikan. Tapi tak dosa buat benda sia-sia. Nama dia lara lah, dia rugilah masa. Iaitu dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada usaha keduniaan yang boleh mengalpakan diri dari mengingati Allah serta mengabaikan amal taat. Nyatalah orang ini akan rugi serugi-ruginya kelak sesudah mati, kerana ia akan melihat dengan mata sendiri apa yang telah luput daripadanya. Dari darjat dan pangkat yang tinggi, yang sekiranya di masa hidup di dunia dahulu, ia menghabiskan semua masa lapangnya dengan mengerjakan amal-amal soleh, nescaya ia akan memperoleh segala darjat dan pangkat itu. Itu sebab dalam ayat Quran, saya lupa ayat lah. Kalau aku hidup, aku nak buat lagi, aku nak beramal lagi. Dia rasa menyesal. Dan semua kita esok menyesal belaka. Menyesal. Semua manusia akan rasa menyesal. Hari penyesalan. Akhirat tu hari penyesalan. Atau juga dikenali sebagai Yaumiddin. Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yang menjadi raja pada hari kemudian. Kalau ikut literasinya, Yaumiddin, din tu agama. Yang menjadi raja pada hari agama. Ad-din, agama. Kenapa dipanggil hari agama? Kerana masa tu semua orang nak ikut agama belaka. Tu imam ke, tu mufti ke, tu guru ke, tu imam ke, kita ke, siapa saja, semua nak ikut agama. Kalau aku nak semayang, banyak-banyak, aku nak puasa banyak-banyak, aku nak sedekah. Orang yang tak pernah beramal nyesal nak ikut agama. Orang kafir, ya Allah, aku nak beriman padamu, ya Allah. Tak, Yaumiddin, hari agama. Masing-masing nyesal nak ikut agama belaka. Hari ni bukan hari untuk beramal. Bukan hari beramal, ini Yaumul Jaza, hari pembalasan. Kita esok nak kubur dalam hadis Nabi, orang beriman, orang yang banyak amal soleh, masuk dalam kubur, bila masuk waktu solat je kan, baru hari pertama mayat ni bangun. Maka malaikat tanya, pasal apa hayuk? Orang azan nak semayang. Tak ada semayang je dah. Kamu sekarang dah berada di alam barzah. Kamu dah mati, tak ada semayang. Semayang kat dunia je. Sekarang ni masa untuk kamu berehat. Berehatlah kamu. Tidurlah sampai hari kiamat. Susah ketika di dunia saja. Mati esok senang lenang kita. Biarlah kita beramal sekarang.
Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "An-nasu niyam fa idza matun tabahu." Kebanyakan manusia lalai. Lalai, niam ni tidur. Lalai, tidur. Kelak sesudah mati baru sedar. Dia sedang hayal, lalai, tidur. Mati-mati baru dia tersedar. Aku tak mula lagi, aku tak buat lagi. Jangan jadi rupa tu. Yauma yajma'ukum li yaumil jam'i dzalika yaumul taghabun. Tak kala Allah mengumpul kamu pada hari pertemuan, itulah hari perdayaan, hari kerugian. At-taghabun ayat yang ke-9. Jadi mudah-mudahan tazkirah yang ringkas ini kita ambil manfaat. Bermula daripada sekarang. Jangan menangguh-nangguh lagi untuk melaksanakan amal. Tak dapat banyak, dapat sikit. Biarlah hari ini bermulanya perubahan kita untuk melaksanakan amalan, meningkatkan amalan. Kalau sebelum ni tak biasa buat tahajud, malam ni cuba buat tahajud. Niat dah siap-siap. Bangun belum lagi, dapat dah pahala. Bangun, alhamdulillah, buat 2 rakaat. Tak larat berdiri, duduk aja, sambil duduk je. Duduk atas katil. Masuk bilik air. Dalam peringkat, kalau peringkat umur 50, 60 ke atas ni, confirm bangun tengah malam. Bertuah tak bangun. Buat apa? Kayu. Ke bilik air. Mesti bangun. Saya ni belum lah 50 lagi. Ke arah tu lah. Kan? Pukul 3, confirm bangun. Mesti bangun. Pergi bilik air. Apa salahnya? Lepas buang air tu, ambillah wuduk. Kan? Kemudian, nak bentang sejadah, tak larat. Duduk bucu katil tu. Allahu Akbar. Sah tak? Sah. Solat sunat. Bukannya solat fardu. Solat sunat, saja-saja duduk pun tak apa. Duduk bersila pun tak apa. Ataupun baring. Ngadap kilat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kok tak habis Fatihah lah. Tapi dapat tak pahala? Dapat lah. Dapat pada pasal dia bercita-cita nak buat. Kan? Try malam ni. Buat tahajud. Buat tahajud dulu. Tak sebab benda lain. Buat tahajud dulu. Boleh rupanya. Lusa atau minggu depan, tambah pula lepas tahajud, buat taubat. Ataupun buat hajat. Tak salah buat tasbih. Tasbih lama benar. Wallahu alhamdulillah panjang benar. Kat setengah jam baru habis. Lepas tu dah pukul 3 bangun. Awal lagi 3.30, tak sampai 3.30 10 minit je. Habis dah. Sambung balik tidur. Kalau rasa takut terlajak subuh, bangun pukul 5. Bangun tu bangun terus lah. Boleh solat subuh pula. Pelan-pelan. Barulah kita mengaji ni datang kesan. Biarlah patah Arab kata apa? Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ilmu kalau yang tak disertakan dengan amal, seumpama pohon yang tidak berbuah. Kita ada ilmu, tapi tak beramal. Belajar dah. Ustaz kata, Tok Guru kata, banyak amal soleh pahala sebagai bekalan kita di hari akhirat. Tapi keluar tinggal kiri. Masuklah kelah kanan, keluar kiri. Kasyajaratin bila samarin, seumpama pohon yang tidak berbuah. Buat semua rumah je macam orang tanam lalang. Ada orang lawa je lalang rumah kamu. Ada orang kata tu. Buat semua rumah je. Cukup bulan panggil hamba Allah, mesin. Tak nak. Tapi kalau pokok tu sentiasa mengeluarkan buah, kita rasa sayang, kita seronok pasal dia membuahkan hasil. Jadi barulah kita rasa nikmat. Baru kita rasa nikmat pasal kita ada ilmu dan kita beramal. Kalau dia beramal tanpa ilmu, dia tak rasa nikmat.
Pasal dia ikut pasal apa hang sembahyang. Tengok orang lain sembahyang tak sembahyang. Dia tak ada ilmu tu. Tapi pasal dia tahu kewajipan beramal itu, dia rasa dah ada ilmu. Dan dia beramal, dia rasa nikmat untuk beramal. Sampai satu tahap dia rasa lazat dan dia rasa sayang untuk meninggalkan perintah-perintah Allah, walaupun hanya sekadar an-nawafil, ibadah sunat. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah pertemuan akan datang kita akan sambung hadis seterusnya, masih lagi dalam bab tajuk bahaya menangguhkan ketaatan. Wallahu ta'ala alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.